Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Alhamdulillah, tuan-tuan muslimin muslimat yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kurniaan nikmat iman dan Islam, nikmat beragama, nikmat boleh buat amalan, boleh buat ibadah. Dan mudah-mudahan dalam kita buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala boleh kita merasai akan kelazatan, kemanisan, keseronokan dalam kita berbuat taat pada Allah Subhanahu wa taala. Terutama ibadat yang paling agung, yang paling mulia, yakni ibadat sembahyang, yang merupakan kefarduan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi rentetan daripada bulan Rejab dan bersempena dengan masjid kita ni ada buat pelancaran bulan ibadah. Sempena bulan Rejab, pelancaran bulan ibadah, yakni ibadah solat, yang mana kita tahu dan kita sentiasa mendengar dalam bulan Rejab ni, yakni bulan yang Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada umatnya, yakni sembahyang fardu daripada 50 waktu kepada 5 waktu sehari semalam. Jadi tuan-tuan, bersempena dengan bulan Rejab pada tahun ini, maka pihak masjid buat satu program yang sangat comel lah, yang baik. Dah, mudah-mudahan kita ambil bahagian dalam program-program yang dibuat oleh masjid. Jadi pelancaran ataupun program yang dibuat oleh masjid kita ni, iaitu nak supaya kita ni merasai, menjiwai ataupun mengambil akan kecaknaan kita berkenaan dengan semayang, berkenaan dengan ibadat. Kerana apa? Kerana dia antara ibadat yang paling besar dan yang paling utama ditanya oleh Allah SWT ketika kita masuk ke dalam kubur esok. Antara soalan yang pertama ditanya oleh malaikat. Jadi tuan-tuan muslim muslimat, maka kita semayang ni lama dah. Cukup rukun, tidak buat perkara yang batalkan semayang, sahlah semayang kita. Tapi kita lupa tuan-tuan muslimin muslimat, kita lupa nak fikir satu lagi, iaitu ibadat kita ni
Biar kita mari fikir sama ada Allah terima ataupun Allah tolak akan ibadat yang kita buat ni. Hal tu penting sangat. Jadi ramai orang yang jaga ibadat, sesuatu ibadat yang dia buat hanya jaga untuk mengesahkan ibadat, tapi jarang orang mari fikir untuk dia menyempurnakan ataupun mari fikir Allah terima ataupun Allah tolak sesuatu ibadat yang dia buat tu. Jadi disebabkan kerana itulah kita kena baiki semua ibadat-ibadat yang kita buat ni. Mudah-mudahan Allah beri jalan untuk membaikkan kita pada amalan-amalan yang kita buat ni, mudah-mudahan. Baik. Jadi insya-Allah kita sambungan tengok lagi kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang-orang yang lalai. Muka surat yang ke-8, masih lagi duduk dalam bab yang ke-6 pada menyatakan berkenaan dengan akibat daripada perbuatan makan haram, yakni makan riba. Baris yang ke-6 daripada bawah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagi akan dizahirkan pada akhir zaman 4 perkara. Pertamanya, orang yang mengambil riba, dan kedua, orang yang berzina, dan ketiga, orang yang membenarkan perkataan dusta, dan yang keempat, orang yang menambah ataupun mengurangi sukatan dan timbangan. Maka apabila zahirlah demikian itu, maka diturunkan Allah Ta'ala bala atas mereka itu yang amat panas. Allahu Akbar. Situ dah, sambung dah. Baik. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi sebut, Nabi beritahu kepada kita ni 1400 tahun lebih dulu dah, bahawa akan dizahirkan pada akhir zaman. Bila akhir zaman ni? Allah ni kita ni. Iaitu 4 perkara, 4 maksiat, 4 dosa yang menjadi kebiasaan, yang menjadi sesuatu yang biasa dah pada akhir zaman ni, dengan dosa-dosa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya yang pertama, iaitu orang yang terlibat dengan makan haram, riba. Tak kira lah sama ada yang beri riba ataupun yang terima riba, ataupun yang menulis akan riba tersebut, ataupun yang menyaksikan akan sesuatu urusan yang berkaitan dengan riba. Sakut paut berlaku. Jadi Nabi kata akhir zaman dizahirkan, makna jelas, makna kohor banyak. Tengoklah zaman hari ni, dari segi urusan-urusan yang melibatkan riba terlalu banyak. Sama ada urusan dengan bank ataupun urusan kita muamalah dengan urusan-urusan perniagaan kita dan seumpamanya. Urusan pinjaman kewangan, urusan pinjaman perniagaan, banyak. Pinjaman perumahan, pinjaman nak beli kenderaan, pinjaman peribadi, banyak. Nak rayaknya ada walik katanya nak terlepas daripada riba ni sesuatu yang sangat susah. Walaupun dari segi akad sekalipun terlepas dah, tapi ada lagi unsur-unsur penindasan yang berlaku di situ.
Sebab nak elak pada riba, elak dah kita akad secara molek dah. Tak. Kalau buat pinjaman akad secara molek, maknanya kalau pinjam 50,000 boleh pitih 50,000, tapi bayar lebih daripada 50,000, 80,000. Kita pun akad 80,000. Dari segi akad pinjaman ataupun akad sesuatu tu selesailah, tak berlaku riba dah. Tapi situ ada juga berlaku penindasannya. Nah, itu dosa lain. Tapi hak yang berlaku dalam sistem barangan ribawi ni banyak juga berlaku. Di antaranya barang-barang hak yang disebut dalam hadis Nabi SAW yang terlibat dengan riba. Umpamanya beli emas dengan emas, perak dengan perak. Tak, banyak berlaku. Hak emas tu jenis lagu mana? Hak jenis emas jokong tu. Hak tu tak boleh kita beli secara hutang. Hak jokong supaya bar ke panggil apa tu? Tak. Hak ketul tu. Jarang orang beli, kita pok-pok kita ni tak ada beli hak kita. Moga mahal. Tak. Hak kita beli, hak orang tina kita pakai ya. Gelang, subang, tak. Tali tekak, tali leher. Hak tu tak apa tu. Hak tu tidak dipanggil emas yang secara hak jokong tu dah tu. Dipanggil perhiasan dah. Maka kalau hak tu tak apa. Kita nak beli secara hutang pun ulama kata. Nak beli hutang bayar suasu. Tak apa tu. Dia tidak dikira sebagai emas. Ditukar dah, alih dah. Kejadian dia asal dia tu emas lah, tapi dia ubah jadi hiasan. Pakai tali leher, ada pakai leher, pakai tali tangan, ditukar dah. Ada pun hak yang jokong tu tak boleh kita beli secara hutang. Kalau nak kan beli secara tunai selalu. Kalau tidak berdosa hukumnya. Terlibat dengan unsur-unsur riba. Baik. Jadi perkara melibat dengan riba ni Allah Taala ayat siap-siap lagi dalam Quranul Karim. Jelas dah Allah Taala kata, wa ahallallahu bai', Allah menghalalkan jual beli, wa haramur riba, dan Allah haramkan riba. Jadi riba ni kok mana pun ejahlah kok mana pun tak boleh dia jadi halal. Walaupun sikit dia makan makanan yang boleh menyebabkan tumbuhnya daging daripada api, daripada bahan bakar api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau pernahlah berlaku dalam kehidupan kita, dah sama ada pernah buat pinjaman hak lama-lama terutama dengan bank, dengan ahlum. Dah, Allah ni kan banyak pinjaman wang berlesen, tepek di tiang api, tepek di pokok getah, tepek di ikut dia tepek di stesen bah, di wakaf. Dah, banyak jenis pinjaman-pinjaman hak lagu tu. Kena molek kita ni butut piti pinjam semacam. Tak apalah bayar lebih pun. Tidak berlaku akad waktu pinjaman tersebut boleh menyebabkan kita ni terlibat dengan riba yang Allah SWT haramkan. Jadi takut tuan-tuan. Jadi zaman hari itu pun banyak dah. Zaman kita ni lagi-lagilah semakin banyak, semakin berleluasa. Jadi kalau nak buat pinjaman, nak buat satu urusan yang melibatkan muamalat dan seumpamanya, biar tahu akan halal haram dia. Jangan nak pinjam ni sekadar pinjam je. Dah, orang pinjam kita pinjam etek. Orang tu beli kereta baru, kita buat tu beli kereta baru etek. Dah, orang buat beli rumah, kita beli rumah etek. Orang beli tanah, kita beli tanah etek. Tapi dari segi proses ataupun dari segi akad ketika kita buat urusan tu tak jelas secara molek, boleh menyebabkan berlakunya sesuatu yang Allah marah. Kalau kena cara tak apa. Ada cara, ada jalan dia. Tak, nak pinjam, nak beli rumah, nak pinjam, nak beli tanah, nak beli kereta, mana mampu beli kereta hot cash. Kalau kaci tu 6,000 tu bolehlah beli. Tak, kalau kereta baru-baru ratus ribu. Jadi buat pinjaman dengan bank rakyat ko, bank apa nama my bank ko dan seumpamanya, maka kena cerak, kena jelas molek. Tak, kena akad sewaktu buat urusan tu. Bukan sekadar sign agreement. Sekadar sign agreement ramai orang boleh buat, tapi akad tu. Nak akad dengan siapa? Carilah akad yang sah, iaitu dengan orang yang Islam juga.
Walaupun kita duduk saing dengan orang Cina, tak, pegawai dia tu Cina, tak boleh kira. Berurusan dengan bank lain tolak belakang, BSN tolak, Maybank tolak, hak terima Hong Leong Bank. Sudah. Tak, bank Cina lah Hong Leong Bank ni. Pegawai hak yang berurusan dengan kita tu orang kafir. Jadi kalau kita akad dengan dia tak sah. Kesah tak sah akad dengan orang kafir ni. Jual beli pun sama. Jual beli kedai sita ni. Kenal kedai sita? Jetih tu lah. Bawa-bawa kita ni jenis hak set-set tukar ramai beli waya, beli apa nama ni paik, beli pala macam-macam jenis barang lah, beli kedai sita. Tak, kita pun akad jual beli dengan sita. Tak pakar, tak sah. Kena akad dengan pekerja dia hak Melayu tu. Baru sah akad jual beli tu. Tak. Cuma kita ni beli barang-barang hak kecil, tak apalah. 3,5 dah hak kecil-kecil. Tapi kalau nak sahih, nak jelas pun kena akad juga. Beli dah. Tu akad lah tu dikiranya. Kalau beli coklat tu lain. Tak. Seria sama. Hak ni kalau beli barang-barang hak besar, hutang puluh-puluh ribu, hutang ratus-ratusan ribu. Jadi kena akad dengan orang Islam, pegawai yang Islam juga. Carilah dalam tu mesti ada pegawai dia orang-orang Islam juga. Baik, supaya apa tu? Nak elok daripada berlakunya riba tersebut. Akad cara moleknya. Dia yang ambil hutang banyak tu, nak buat mana? Mungkin dia tetapkan hutang dia keuntungan banyak tu. Persen dia berapa, persen dia berapa. Tak. Kita pinjaman 2.5%, 4.5%. Dia boleh ambil tak. Dah berdosa menindah tu. Kalau ikutkan berdosa menindah. Tapi nak buat mana? Dia yang menentukan, dia tetapkan. Dan kalau kita tak usah pinjam. Tak usah pinjam mana? Nak beli rumah, nak beli kereta, pinjam juga. Sebab itulah nak buat pinjaman bank pun dia tengok statement kita. Mampu bayar ke tak mampu bayar. Tak. Kalau tak mampu bayar, dia tolak dulu lagi, tahu dah. Tak urut nak bayar ni. Maka gagal, permohonan tu gagal. Kalau hak jenis buat dengan bank dan seumpamanya. Cuma hak yang menindas tu berlaku berdosa, terutama orang yang menindas. Koko mana pun talih berlakunya kezaliman, berlakunya penindasan atas orang yang lemah tu. Baik. Jadi perkara yang melibatkan riba ni semua berdosa. Termasuklah kita yang terlibat. Kalulah kita ni sakut paut dengan urusan yang adanya unsur-unsur riba ni. Nak halal tak boleh sama sekali. Walaupun 1%, walaupun sedikit. Jadi kena hati-hati. Orang zaman hari ni lah tak lepas daripada hutang. Orang zaman hari ni, orang dulu-dulu dok buat rumah, buat sikit-sikit. Zaman hari ni nak buat kalau boleh pakai siap selalu. Jadi nak elok daripada berlakunya pinjaman kita tu riba, maka kita akad molek-molek dengan pihak pengurusan bank tu. Biar kena, biar betul, biar jelas. Bayar cuma mana. Hak kita pinjam banyak mana, hak kita akan bayar cuma mana. Jadi akad tu hak akan dibayar tu banyak mana. Kalau pinjam 50 bayar 80, akad 80. Jangan akad 50. Kalau akad 50, 30 hari tu riba dah tu. Akad tu yang membezakan riba tu. Takut-takut situ. Tapi kita ni mudah-mudah mana tanya salesman atau tanya pegawai bank, lulus dah hamba tu, beres lulus dah, tak ada akad pun kadang-kadang. Jangan nak ayatnya cermak tak cermak kita ni. Dalam bab halal haram kita tak lepas daripada hukum hakam dalam kehidupan kita ni. Termasuklah perkara berlaku dalam muamalah ni. Takut-takutnya tengok daripada dari semayang, daripada mari masjid, tapi semua harta benda dia terlibat dengan riba. Allahu Akbar. Jangan. Hak tu yang menjadi penyekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun semayang rajin, walaupun mengaji rajin, semayang sunat rajin, baca Quran rajin, tapi tak jaga racun-racun yang menyebabkan amalan kita tu semua jadi tawar. Jaga tuan-tuan. Baik.
Tu yang pertama Nabi kata. Jadi banyak berlakunya zaman mutakhir yang hari ni perbuatan yang terlibat dengan riba ni. Dan yang kedua Nabi kata, iaitu dizahirkan pada akhir zaman, iaitu orang yang berzina. Siapa dia yang berzina ni? Iaitu terutama manusia lah. Manusia. Tak kira lah manusia ni hak Islam ke hak kafir ke, sama je. Tanpa akad yang sah dipanggil zina. Zina dengan manusia sesama manusia ataupun zina dengan binatang ada juga. Kita belajar dah, kita dengar dah ataupun mengaji dah itu, iaitu di antara dosa-dosa besar berkenaan dosa azabnya, seksaan orang yang berzina ni. Jadi zina ni zaman mutakhirin hari ni terlalu banyak. Terlalu banyak sangat. Cuma tidak digembar-gemburkan ataupun tidak diroyak, tidak diberitahu. Kalau ikut statistik yang terlibat dengan kelahiran anak luar nikah ni, puluhan ribu. Allahu Akbar. Ramai. Maknanya anak tak ada pak, anak tak ada ayah. Mak ada, ayah tak ada. Ayah pula 2, 3, 4, 5 negara, mana sah tak tahu. Ramai sangat. Kerana apa tu? Di antaranya inilah antara musibah di akhir zaman yang Nabi SAW sebut. Apabila orang-orang Islam, muda-mudi Islam dijauhkan daripada agama, jauh daripada agama, sifat malu tak ada dah. Sifat malu tak ada dah. Bukan kata anak-anak muda, orang-orang tua pun sifat malu tak ada dah. Tengok zaman sekarang ni kan, melalui media sosial, medan sosial, media sosial terlalu banyak sangat berkenaan dengan aktiviti-aktiviti yang boleh menyumbang kepada perkara-perkara yang ke arah zina ni. Allah Ta'ala kata wala taqrabuz zina, jangan kamu dekat, kamu hampir kepada zina. Allah kata, bukannya Allah kata jangan kamu berzina, jangan kamu hampir kepada perkara yang boleh menyebabkan kepada zina. Kalau tengok hari ni tuan-tuan, tanyalah budak-budak. Hak yang jenis ada telefon. Nak zaman kita ni hak jenis belajar pakai telefon belakang lah ni. Sekolah rendah, sekolah menengah. Tanya ada tak akaun TikTok dipanggil? Tak payah kita tahu tak TikTok tu apa dia tu. Ada tak akaun TikTok dalam telefon ni? Duduk upload video TikTok ni. Hak jenis molek tu molek lah. Kebanyakannya anak-anak muda ni, terutama anak-anak gadis, wanita-wanita, perempuan-perempuan yang mengupload akan video-video mereka menggunakan media sosial TikTok. Allahu Akbar. Hak jenis gelek punggung, gelek punggung. Hak jenis tayang tubuh, tayang tubuh. Banyak sangat-sangat. Anak siapa dia tu? Anak orang Islam. Anak siapa dia tu? Kena molek anak Tok Lebah, kena molek anak cikgu, kena molek anak apa nama ni, orang-orang yang ada pelajaran. Bukannya orang tak cerdik, orang cerdik, orang sekolah tinggi-tinggi. Tapi kenapa jadi lagu tu? Allah cabut perasaan malu di kalangan anak-anak gadis. Dalam hati-hati dia tak berasa malu, berasa suka pula. Orang tengok dia, orang like dia. Kau banyak orang tengok, kau banyak orang like, view dia, rating dia tinggi, kau dia suka. Sebab apa? Boleh pitih. Tak gitu? Boleh pitih. Hak tu yang jadi gila lah ni tu. Boleh pitih. Dibayar pada dia tu. Sebab tu duduk gila, duduk tayang perkara-perkara yang sepatutnya dia simpan. Untuk siapa? Untuk yang halal bagi dia, suami dia. Bukan anak muda saja, kena molek bini orang pun sama. Allahu Akbar. Kena jaga belakang dia lagu tu. Kita ni molek dah, mari masjid, mari surah, tengok anak duduk main TikTok, duduk nari ataupun duduk joget dalam video tu. Allahu Akbar. Aibnya seorang ayah. Tapi anak-anak ni lagu tu. Kerana apa? Salah kita juga kerana tidak beri didikan agama. Tak masuk agama pada
diri dia. Ramai mana ayah yang sungguh pada agama anak-anak dia. Ramai mana mak yang sungguh pada agama anak-anak dia. Tok amalah mana orang yang betul-betul jaga. Tak menyebabkan kadang-kadang berlakunya sesuatu yang kita tak sini kerana apa? Kerana kita tak sungguhlah mana nak jaga mereka dengan agama ni, beri kehidupan agama pada mereka, beri ilmu agama pada mereka, dan beri penghayatan cara hidup agama pada mereka. Kalau tidak gak menyebabkan Allah angkat belaka sifat malu dak di kalangan anak-anak budak-budak muda, orang-orang tua dan seumpamanya. Pakaian, Allahu akbar, kena cek etek. Pakaian anak-anak kena cek, pakaian orang tina kita kena cek. Kena cek lagu mana? Kena tengok. Kena tengok, kena tilik etek. Tepat nak gimana nak tubik rumah, kena tengok, kena tilik. Kadang-kadang ni kak kita ni piyah lembek tak apalah. Tak. Anak-anak kadang-kadang tak jaga aib ayah. Isteri kadang-kadang tak jaga aib suami. Tak. Allahu akbar. Sebab tu kadang-kadang Allah Ta'ala ni dia buka aib kita bukan melalui kita. Dia buka aib kita melalui ahli-ahli kita. Melalui siapa? Isteri kita. Melalui siapa? Anak-anak kita. Tak? Melalui itu. Takut sangat-sangat kita ni jaga-jaga dah. Tapi ahli ni untuk jaga ni. Tak beri didikan, tak royak, tak beritahu. Tak? Bahkan suka pula. Ada orang jenis tu lelaki tu suka pula. Kalaulah isteri dia tu dalam keadaan kalau tubik rumah janguknya comel dan seumpamanya, tak suka. Pelik sungguh kalau ikut lagu tunya. Padahal orang duk tengok belaka tu. Tak. Nak kalau jenis hak berahi buat masuk dalam media sosial, dalam Facebook, dalam apa, Allahu akbar. Kena royak weh. Kena beritahu. Nak masuk boleh buat secara peribadi tu. Tak apa. Tapi tak ada orang tengok, dia seorang je boleh tengok. Tak suka lagu tu. Dia orang puan ni masa dia dah. Dia suka dilihat akan dia. Dia suka menzahirkan perhiasan dia. Tak. Kau comel, kau dia tunjuk. Kau lawa, kau dia tunjuk. Nak badi tunjuk. Tak. Orang perempuan. Sebab tu kita orang lelaki ni sebagai pemimpin dia. Kena royak hak mana tak kena. Jangan jadi dayus, jangan jadi penakut. Tak. Takut bini. Tak. Kita bos kan. Kita king tapi dia queen ustaz. Kita king dah tapi dia queen. Menang queen lagi rupanya. Tak berani kita dengan dia. Kena royak. Kalau tak royak dosa apa kita. Tak. Kita menanggung dosa dia. Sepanjang mana dia keluar dalam keadaan menjadi fitnah orang perempuan ni, keluar pada rumah menjadi fitnah bagi mata-mata laki-laki lain. Sepanjang itulah kalau suami tak tegar, suami dia berdosa. Allahu akbar. Berdosa suami dia. Kalau tak tegar, tegar dah tak larang. Tegar dah tak dengar. Tak. Maka ada jalan-jalan di lagu mana sehingga kan boleh kita pukul dia. Sehingga boleh pukul, boleh piak dia. Tapi tak berani piak bini ni. Tak. Kena molek tak nak nasi kita tak akan nasi piak dia. Dalam Islam ada diajarkan suami isteri yang nusyus. Lagu mana? Nasihat dia. Nasihat pun tak dengar. Tak. Jenis beken pada kita lagi. Tinggal tempat tidur. Sudah tinggal tempat tidur. Kita tidur luar atas sofa, nyamuk berong. Dia sedap duk laikong dalam bilik. Tak. Ngawale ketuk pintu. Abang gorak yang tak dibenarnya. Tak. Nak masuk bilik semula. Tak degil juga. Maka boleh pukul. Boleh piak. Jangan tumbuk. Piak pada bahagian-bahagian hak banyak isi. Punggung dia, labu betih dia, piak situ. Kerana apa tu? Kerana asbab dia, kita ni menanggung dosa-dosa dia. Jalan dah. Moga kita akad nikah tu memang kita yang nak tanggung dia nya. Tak. Aku nikahkan di kau dengan wali dia kata anak aku
sekian nama dengan mas kahwin. Tak, RM50 tunai. Kita pun aku terimalah akan nikahnya dengan mas kahwin tersebut itu. Alhamdulillah kita kata. Lega kita. Sebab apa? Sah dah. Sah. Tak, padahal tak khabar. Aku terimalah dosa pahala dia, cerdik bodoh dia. Tak. Aku terimalah. Siapa dia ni? Yang kita nak ambil dia sebagai isteri itu. Kurang hak benda yang kurang dia kita terima, kita tanggung belaka. Tak, ayah dia susah dah, kita yang tanggung pula. Gitu. Jadi terlalu banyak sangat budak-budak muda. Hak muda-mudanya, hak cara tua-tuanya, hak bini orang cara bini orangnya. Allahu akbar. Tak ada, iman kita ni terlalu nipis sangat tuan-tuan. Tak, kita ni tidak diuji seperti benda-benda hak lagu ni, dan minta jauhlah. Tak, walau bagaimanapun penyebab kepada perkara yang menyebabkan zina ni terlalu banyak sangat. Zaman mutakhirin hari ni, keluar rumah ya ataupun duduk rumah ya, tak kena molek dalam telefon ya, penuh dengan video-video, dengan cerita-cerita. Tak, nak katanya ada katanya benda-benda hak lagu ni hanya iman kita hak yang boleh mampu kawal dia. Kalau tidak gak pakai dak. Tak. Sebab itulah semayang pun tak sedap, semayang pun tak lazat, tak baca Quran pun tak sedap. Allahu akbar. Tu antara penyebab kepada apa? Kepada amalan-amalan ibadat-ibadat kita tak sedap ni, kerana buat dosa yang Allah Taala wayak dah jelas dalam Quran, dosa besar ni. Tu yang kedua. Memang zahir sungguh dah. Tak, zaman hari tu banyak dah, tapi zaman hari ni kau banyak lagi. Kau banyak lagi. Dan yang ketiga Nabi kata, iaitu dizahirkan pada akhir zaman, iaitu orang yang membenarkan perkataan dusta. Allahu akbar. Hak pelawak dia kata benar. Tak, hak benar dia kata pelawak. Balik kut sekali. Zaman bila? Zaman ni. Tak, zaman akhir zaman ni. Hak tipu dia kata betul. Dah betul, betul tu salah. Tak, Allahu akbar. Takut dengan situasi yang berlaku pada zaman mutakhir ini. Fitnah cukup banyak. Tak, hak tak betulnya sebar, demo ni sebar berlaku. Tak, Allahu akbar. Dalam mahkamah tak, dia kata tiada yang benar melainkan benar-benar belaka, padahal pelawak kohong. Pelawak kohong padahal. Hak boleh beli. Tak, kalau ni masuk mahkamah pitih banyak, boleh susah. Biar salah lek-lek pun. Tak, bayar ya, susah. Mahkamah dunia, mahkamah Allah tak usah tebinglah. Malaikat tak terima rasuah. Tak, Allah Taala lagi malaikat tak terima rasuah. Adapun hak manusia ni bayar ke bawah ya. Tak, tutup kes jawab dia. Dosa ataupun salah jelas dah. Makan rasuah, tapi dibayar, disogok dengan duit. Lepas kes molek-molek ada. Nak ayat ni mahkamah dunia ni boleh terlepas. Tak, tengok amat banyak mana kes-kes hak mahkamah hak tinggi-tinggi, hak besar-besar, yang melibatkan orang besar-besar, yang melibatkan pemimpin besar-besar, terlepas begitu saja. Tak, susah begitu saja. Kerana apa? Kerana ketelusan tu tak ada dalam atas dunia ni. Boleh dibayar, boleh dibeli dan seumpamanya. Kalau berlaku lagu tu. Dah, adapun di akhirat maka jauh jelak sekali lah berlakunya sesuatu yang tidak adil ni. Maka adil seadil-adilnya di hari akhirat esok. Jadi dalam bab orang yang membenarkan perkataan dusta ni, dia termasuk dalam golongan orang-orang yang bohong. Tak, orang-orang yang bohong. Termasuklah kita sendiri pun. Tak, berbohong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kecek nak Allah tapi perbuatan tak sesuai pada Allah. Kita kecek Allah tu maha besar tapi perlakuan kita tidak membesarkan Allah.
Kita duk baca Allahu akbaru kabira, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Janji dengan Tuhan, bersaksi dengan Tuhan. Tapi kehidupan kita tidak seperti mana hak yang kita janji dengan Tuhan. Kita pelawak dengan Tuhan tu. Termasuk juga, ya termasuk juga. Kita pelawak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu akbar. Penyakit bagi berkata-kata, pelawak dalam kitab Nawati sebut penyakit bohong ni, penyakit bagi kata-kata ni pelawak. Mulut kita ni, kalam kita ni kecek sikit pelawak. Orang sekali pelawak, malaikat lari daripada dia ada 1 mil jauh, ratus batu. Malaikat rahmat tak pergi dekat dia. Orang yang kecek pelawak ni, kita biasa kecek pelawak tak. Kecek pelawak, amal dengan kecek pelawak. Orang tak percaya, menyebabkan orang hilang kepercayaan. Dan salah satu daripada perangai-perangai orang yang rosak, orang-orang munafik, orang yang nifak, bila dia kecek, dia berdusta, dia pelawak. Nak pelepah diri kita talih, walaupun benda tu payah, walaupun benda tu perik, walaupun benda tu susah hakikatnya nak terima, belajarlah berkata-kata benar, jangan ajar kecek pelawak. Terutama kita ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kita ni dengan manusia, dengan orang tina kita. Kalau orang bini 2 orang mana kecek pelawak. Kecek bini nombor 1, kecek bini nombor 2. Tipu sunat ustaz weh, dia kata. Sunat sengati. Nak pelepah diri. Yang ajar. Dan kalau royak hak betul sebenarnya dia ke mana? Tak. Moga kita orang berani ke. Royak betul sebenarlah. Takut apanya. Tapi kerana takut. Kerana takut kita ni penipu, pelawak, kecek. Jangan. Hak benar kata benar, hak betul kata betul, hak salah kata salah. Macam dalam keluarga kita, seorang ayah, hak yang hak, dia kena kata hak. Hak benar, dia kena royak benar. Hak boleh, dia kena royak boleh. Hak tak boleh, dia kena royak tak boleh. Jangan hak tak boleh tu pakai pejam mata, awak tak tahu lari lah gitu. Tak, tak boleh, dia kena royak. Tak boleh main angin lagu tu. Tak boleh punuh awak dia. Duk main angin lagu tu. Kena royak. Walaupun pahit, walaupun perih. Sebab tu dalam satu hadis sebut afdal jihad, seafdal jihad, iaitu berkecek benar, berkata benar di hadapan pemimpin yang zalim. Di hadapan pemimpin yang zalim kena kecek benar. Walaupun pemimpin itu zalim, tapi royak hak kita, royak hak benar, hak Allah Taala ni kena royak. Sebab tu ulama-ulama dahulu ni dah kecek perkara hak benar, kadang-kadang dihukum bunuh, dihukum mati. Kenapa? Nak menegakkan yang hak tu. Jangan duduk pelawak. Dan rosaknya ulama-ulama dahulu, dan rosaknya dia punya pemerintahan, khalifah selepas daripada khalifah Pak Ar-Rasyidin tu, rosaknya kerana apa? Dia antaranya ialah ulama-ulama ni dia bisu. Tak, dia senyap. Dia tak royak hak mana hak benar. Tak, dia mendustakan. Jadi lagu tu pula, terutama bila dikeliling dengan kemewahan-kemewahan yang berada dalam istana-istana, mabuk dalam istana. Masuklah orang-orang agama dalam masyarakat, hak kena royak. Dah dosa. Semayang bang dah, tapi kalau pergi lembu lepas dosa, kena royak. Biar orang nak marah pun. Tak. Nak buat ibadat, nak mari masjid rumah Allah Ta'ala, jangan buat ibadat dalam keadaan buat perkara maksiat. Lagu mana? Contohnya menggunakan air. Tak, gunakan air nak ambil wudu. Kita ni pakai buka lagu tu ya. Kena royak, dosa tu haram. Tak, haram-haram ni dosa lah. Kena royak, kena sebut. Tak belagangi memang kena royak hak dosa belaka ni. Tak, kena royak hak yang berdosa. Tak, hak boleh tu boleh. Hak tak boleh tu kena royak, tak boleh. Tak boleh kita pakai awak senyap lagu tu. Hak tu yang ketiga. Dan yang keempat,
iaitu Nabi SAW kata dizahirkan esok hari akhirat, hari di akhir zaman, orang yang menambah ataupun mengurangi sukatan dan timbangan, maka apabila zahirlah demikian itu, diturunkan akan Allah Ta'ala bala atas mereka itu yang amat panas. Baik, yang keempat ni ialah yang Nabi sebut, mereka-mereka yang menambah ataupun mengurangi akan sukatan ataupun timbangan-timbangan. Allah Ta'ala sebut wailun lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Surah Al-Mutaffifin, Allah Ta'ala sebut lagu mana ni? Celaka besarlah bagi mereka-mereka orang-orang yang mencuri ataupun yang curang dalam timbangan sesuatu sukatan yang dia buat, sama ada dia tambah ataupun dia mengurangkan. Hak tambah ni hak jenis lagu mana? Hak jenis timbang sendiri. Kita pergi beli kita pergi beli buah, beli apa, timbang sendiri. Timbang sendiri ni timbang lebih. Timbang lebih menambah timbangan. Royak sekilo padahal sekilo setengah. Tak. Jenis orang gitu. Menambah timbangan. Jarang penjual ni, jual ni dia tambah timbangan. Kalau boleh dia kecek nak kurang timbangan. Supaya apa? Untung banyak. Dah yang menambah timbangan ni orang hak jom beli tu. Tak. Yang menambah timbangan dia. Nah, supaya apa? Lebih dia kata. Kalau orang jual dia menambah, tak apalah, sebagai sedekah. Tak. Dah kalau kita ni hak jom beli, rekor-rekor tambah sendiri, timbangan tu dia jadi hutang. Ambil lebih. Tak. Sebab tu Allah Ta'ala kata wailul lil mutaffifin. Ayat Quran surah Al-Mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam timbangan, yang kecek, yang pelawak, yang tipu. Tak, dalam timbangan. Hak yang tambah tu orang hak jual beli. Orang hak jual yang mengurangkan timbangan-timbangan dia. Sama ada kurang tu tak dengan beri perkara hak yang tak elok, hak buruk ke, hak tak comel ke, boh lik bawah, hak comel boh lik atas. Tak, duk gelewak timbal-timbal buah tu. Tak, kuih hak molek-molek tu, bubuh hak buruk-buruk, hak atas tu bubuh lalu 3 4 5 6 putih hak molek-molek. Tak, dia orang ni hak dalam musafir jalan jauh, takkan nak kena balik, pakai tak kena dah. Tak, pakai tak kena dah, maka tak puas hati beli. Tak, lagu tu pembelian lagu tu pembelian hak yang berdosa. Allah Ta'ala kata kurang timbangan. Sebab tu kalau orang jual ni tak apa, pelebih lah sikit, sehung tak apa dah. Tak, ni kena molek kerana buah kedekuk dia, buah bakir takar jering dia tu. Tak, kuih balik. Kalau nego nasi kuih balik. Nego nasi belau. Tak, salah bubur lebih 5 butir nasi. Kuih 5 butir ni. Bahasa apalah kedekut pahit nak nego sangat tu. Doa bui lah. Sikit tak rugi. Yakinlah janji Allah ni tak rugi orang yang sedekah. Tak. Tapi nak ayatnya buat takar jering kita, bakhil kita, kedekut pahit kita ni, Allahu Akbar. Bukannya bui banyak, selebih sikit lah. Tu dipanggil sedekah bagi kita orang yang jual. Berkat-berkat duduk dalam tu. Tak, rezeki-rezeki yang kita negok, kita jual tu ada dalam tu. Allahu Akbar, besar pahala. Dah. Dah kalau kurang jadi hutang. Kita timbang gandum. Hak gandum ni hak pakai timbang tu. Dah. Kita beli banyak secara pukang, kemudian kita timbang. Tak apa sekilo kadang-kadang. Hutang tu walaupun sehung. Dah. Dah orang beli 500 orang. 500 hutang tu banyak mana kira? Dia makan haram. Hak itulah kalau kaya pun kaya tak berkat. Kaya pun kaya tak boleh pergi masjid. Kaya tak boleh sembahyang Jumaat. Kaya tak boleh dengar. Kaya pun kaya tak boleh belajar.
Tak, kaya pun kaya tak boleh sembahyang sunat. Kaya lagu ni. Kaya yang menjadikan dia ni jauh dengan Allah. Dia ingat kau, kau kaya, kau maju perniagaan aku. Rupanya kau jauh dengan Allah. Tu dipanggil apa? Tu dipanggil Allah beri dalam keadaan Allah tak redha. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah nak punah dia. Mana? Tak, kau kaya, kau kedekut. Kau kaya, kau bakhil. Tak, kalau tak bakhil, tak kaya dia kata. Bakhil kedekut je dia kau banyak, kau kaya. Nah, Allahu Akbar. Jadi Allah ayat dalam Quran, wailul lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang curang dalam timbangan. Alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun, iaitu mereka-mereka ni apabila dia menerima sukatan daripada orang lain, mereka ambil dengan cukupnya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsarun, dan sebaliknya bila mereka menyukat ataupun dia timbang untuk orang lain, mereka ni kurangkan timbangan-timbangan tersebut. Mereka tak sedar bahawa mereka ni akan dibangkitkan, dihidupkan kembali untuk menerima balasan-balasan daripada Allah SWT atas perbuatan mereka ni. Allahu Akbar. Jadi kalau pernah berlaku, wajib taubat pada Allah, wajib minta ampun pada Allah. Dan awak rana, kalau hak yang jenis kita berhutang tu mati dah, maka buat kebajikan untuk dia. Tak tahu mana so, pakai hola lah di masjid surah kau buat kebajikan kau, sedekah secara niat pada hak mana hak ada hak ke atas aku ni ya Allah. Aku infak ni ya Allah, pahala-pahala ni aku sedekahkan kepada mereka-mereka yang ada hak ke atas aku ni ya Allah. Jangan-jangan aku jual-jual mula ya Allah. Ya Allah, takut ada hak yang menyekat kita tu, takut-takut ada. Kena berhati-hati. Bimbang juga. Ada keadaan lagu tu nya. Jadi keempat-empat perkara ni hak Nabi sebut zahirnya pada akhir zaman. Dan apabila lagu tu zahir pada akhir zaman, maka disebutnya di sini zahirlah akan bala Allah Subhanahu wa taala. Layaklah turun bala Allah Subhanahu wa taala pada mereka-mereka ni. Siapa dia? Kita belaka ni lah. Yang amat panah lagu mana ni? Yang berterusan, bertali arus. Kita ni Allah Ta'ala turunkan ujian, musibah, bala ni bertali arus. Hak nyakitnya habis cara dah kalau ikut buah tu. Cocok satu, cocok dua, tak cukup dua, tiga pula. Booster, penggalak, tak cukup tiga, bakal naik 4 pula pas pada ni. Tapi tak susah-susah ya, kisnya. Semakin hari semakin banyak, semakin jaga SOP semakin tinggi. Nak ayatnya Allahu Akbar. Lagi mana tak balik pada Tuhan, lagi mana tak rendah diri pada Tuhan. Siapa dia? Manusia semua ni lah. Maka Allah Ta'ala hantar musibah, hantar ujian, hantar bala tu layaklah bagi kita. Cuma ujian bala yang Allah Ta'ala hantar ni berbeza-beza mengikut orang penerimaan dia. Jadi kita ni mudah-mudahan biarlah, marilah gapo pun bala ko, ujian ko Allah Ta'ala hantar, biar duduk dengan dia, biar rapat dengan dia. Makin Allah hantar, makin kita bergantung pada dia. Jangan bila Allah Ta'ala hantar, makin kita jauh daripada dia. Kalau hak lagu tu, dia merupakan bala yang menyesatkan kita, bala yang merosakkan kita, yang menjadi azab kepada kita. Allahu Akbar. Ramai mana? Ramai. Covid mari hari tu sekat daripada sembahyang jemaah sampai kelam ni tak mari jemaah dia. Kerana apa? Covid dia kata masjid. Tapi pergi pasar tani boleh, pergi pasar malam boleh, pergi tempat kerja boleh. Duduk gelewak tepi patah boleh. Tapi masjid Covid dia kata. Pakai hari ni tak mari masjid. Allahu Akbar. Kau lagu tu lah. Tu bala-bala atas sebab apa? Dosa-dosa hak yang dilakukan oleh manusia. Dan bala hak paling besar sekali kita takutnya bila Allah turunkan bala, kita masih lagi tak nampak Allah, tak nampak Tuhan, tak nampak Allah yang turunkan bala tu. Hak ni bala besar ni, bila jauh daripada Allah. Dan mati pun dalam keadaan tak ingat, tak kenal Allah. Tu bala besar tu. Bala ni masuk neraka. Kalau bala Covid, mati pun kalau duduk dengan Tuhan masuk syurga.
Tak, masuk surga lagi kalau duduk dengan Tuhan pun. Kalau ni takut-takutnya jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah taala yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, dan telah berfirman Allah taala, pada hari itu maka berdiri segala manusia bagi Tuhan seru alam sekalian, melainkan orang yang makan riba, bahawa mereka itu berdiri ia dan duduk ia seperti kelakuan orang gila. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah sambung akan datang. Deh. Baik. Nah, ada satu soalan ni kata. Soalan dia, saya pinjam amanah ikhtiar. Orang nak nega-nega ni. RM 10,000. Bayar 11,000. 1,000 untuk atas pengusaha amanah. Mohon pencerahan. Bolehkah? Boleh, tak ada masalah. Cuma waktu akad tu, biarlah akad dia 11,000. Kita nak bayar berapa? Tak. Dia boleh ambil atas pengurusan dia. Macam bank lah, dia ambil atas pecah pengurusan lah tu. Berapa persen. Cuma kita ni nak supaya clear kita punya urusan pinjaman tersebut, supaya tidak berlakunya riba, maka kita akad seperti mana yang kita nak bayar tu. Berapa. Dah, walaupun pinjam 10, bayar 11, 15 ko, 10 20 ko, tapi akad lah dengan dia tu, akad hak jumlah kita nak bayar tu berapa. Tak. Dah banyak ni. Tak. Hak ni 1,000 tak apa, boleh kira. Kalau 15,000 banyak ni. Tak. Lagu mana ni, menindah ke? Menindah. Dah kalau gitu tak usah pinjam. Tak. Jadi orang yang pihak yang memberi hutang tu, dia boleh meletakkan berapa persen. Kalau dia letakkan jumlah yang tinggi, berdosa dia lah tu. Kerana apa? Berdosa dia menindas, menzalimi. Tidak dapat kita terpaksa pinjamlah juga. Tapi nak sesat pihak kita, maka akad dia tu, kita sanggup bayar. Mudah-mudahan. Tapi dosa hak yang menzalimi tu adalah dosa tu nya. Dah gitu. Jadi wak kira molek supaya apa? Tak berlakunya unsur riba dalam hutang-hutang yang kita hutang ni. Biar susah comel molek. Main kutu. Main kutu. Boleh main kutu. Main kutu ni khilaf. Ada kata haram. Ada kata harus. Tak. Hak haram ni lagu mana? Kalau tak ada akad. Tak ada akad. Tak ada akad lagu mana? Bakal senyap lagu tu. Bakal senyap, bakal ambil bagianmu. Tak, siapa bagi masa hakmu, ambil hakmu. Tak. Jadi main kutu ni kita main contohnya 5 orang. Bulan ni siapa? Undi. Tak, kita pun undi. Hak ulama yang katakan haram ni, sekiranya kita tidak akad kita nak pinjam daripada dia. Tak, mana kena akad sorang-sorang. Hak tu jelas. Hak tak jelas ni kita bakal ambil bawah lagu tu nya. Cuma ulama hak yang bolehkan dia kata bila ada dah tanda setuju, tanda redha meredai, hak tu pun tak cermat lagi. Hak hukum asalnya. Hak nak comelnya biar akad berlaku. Kawin hutanglah dengan demo dulu 1,000. Hak ni pula dengan orang ni 1,000, orang ni 1,000, orang ni 1,000. Boleh kita 5,000 contohnya. Tak, clear lah tu. Tak, kita pun clear. Maka orang bulan akan datang orang lain pula. Biar clear akad kita berhutang dengan orang tu. Barulah dia tak jadi kepada haram, hak ulama katanya. Tapi kita lah ni main pakai bayar gitunya. Takutnya termasuk dalam apa urusan yang kita buat ni Allah tak suka. Tak, Allah tak redha. Jadi haram, jadi berdosa. Jadi nak ambil jalannya kita akad lah.
hutang dengan demon ni. Hak 5 orang ni dengan A ni kita akak dengan dia. B pula, C pula, D pula, dak orang ni pula. Kita akak. Kita hutang dengan dia. Tak apa. Selesai masalah tu. Dak. Hak ni pakak senyap gitu kena molek. Dak. Ikut giliran siapa-siapa. Akad tu pentingnya. Akad lafaz akad tu. Kita akad hutang. Dak dengan dia. Sampai masuk kita bayar pula ke dia. Ke tak gitu sebab tu takut-takutnya demo ni ambil giat ni tembur lagi. Pakak tak bayar. Sudah. Ada lagu tu. Nak mai apa nama ni kutu online lah ni. Mana hak jenis. Hak kena kecek. Hak retina nak beli puyuk nozah 7-800 mai kutu. Dah. Hak nombor 1 nombor 2 boleh pakak dah. Hak nombor 3 nombor 4 nombor 5 ni kecing ke dia. Oh, buat dari biti. Mana? Dosa belaka. Sebab apa? Tak jelas benda tu. Kalau boleh elok-elok lah. Melainkan benda hak yang kita hak yakin, hak percaya di kalangan ahli-ahli kita ni tak apalah. Tak apa tu lagu mana. Walaupun lagu tu kena ada juga hak yang jelas dia. Biar comel. Suatu pinjaman yang kita buat. Kutu-kutu ni pinjam. Pinjam dengan morning, cuma dia buat sistem dia jadi macam sistem giliran lah. Orang ni boleh lending, orang ni boleh depan pula, orang ni depan pula, gitu. Asalnya pinjam lah. Demo ni 1,000, demo ni 1,000, jadi 5,000, 10,000 contoh. Tak kasar lah tu 1,000 tu contoh. Jadi nak buat tu kena ada ilmu biar reti lah. Nak elok daripada takut-takut berlaku hak yang Allah Ta'ala marah tu je kita ni. Kalau Allah Ta'ala halal ni tak apa, tak ada masalah. Habis dah. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita sambung akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.